Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam, salam sejahtera kepada semua. Teruskan perkongsian saudara. Yang belum follow tu sila follow. Kita sikit lagi nak mencapai 40,000 Waalaikumsalam Akil Akmal, Pak Tamwi, waalaikumsalam. Juhari bin Buhari, waalaikumsalam. Hames, waalaikumsalam. Adli Ipon, waalaikumsalam. Akila Zulkifli, waalaikumsalam. Palung Mua, Syahrul Nizam, Samel Abbas daripada Kulim, Malik Hizir Rembau, waalaikumsalam. Osman Syahabudin, waalaikumsalam. Balun, hari ni saya buat live tolong ambil pen sebab ada benda penting saya nak sampaikan. Saya pun waalaikumsalam. Syah Firdah, waalaikumsalam. TikTok lama tak ada. Aish, malah ni ada kot. Firas, macam mana sebut nama ni? Firazishah Syanom, waalaikumsalam. Edi Abdul Jalil, waalaikumsalam. Nur Asmika Amin, waalaikumsalam. Rora Zoro, Jamal Cik Hassan, waalaikumsalam. Rina Zahra, Yus Ismail, waalaikumsalam. Kepada sesiapa yang memberi salam, Ben Bon, waalaikumsalam. Man G7, salam daripada KK. Aziz Hashim, waalaikumsalam. Aziz Hashim. Juhari bin Buhari, isu apa malam ni? Tertunggu-tunggu juga. Isu apa? Isu penghinaan kepada agama Islam. Nur Muhammad Syarif, malam ni ada cerita panas dah. Nak share botol. Lambat sikit tadi saya ada duk research tentang produk-produk Sweden dengan Denmark ni. Sekejap saya nak bagi, tuan-tuan tolong salin. Azmi Hamid, waalaikumsalam. Zainon Non, waalaikumsalam. Muhammad Rizal, waalaikumsalam. Saya dapatkan data syarikat-syarikat Sweden, Denmark di Malaysia dan saya tengok dia punya produk ni apa benda. Zainab Bahrain, Hadenan Halim, Adin Din, waalaikumsalam. Nur Hashimah Ismail, waalaikumsalam. Okey tuan-tuan. Secara mukadimahnya pada malam ini, teruskan perkongsian saudara semua. Hari ini saya nak bagi list produk Sweden dengan Denmark untuk kita boykot ramai-ramai. Jadi cerita, apa cerita? UMNO BN malam ni tak tepi syat dulu. Ni cerita pasal agama kita dulu. Yang UMNO BN kau minta maaf kat aku. Pasal saya suara macam tu. Saya kata apa dia ni, balun saya ada bukan. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam, Pargon Usma dan sebagainya, waalaikumsalam. Hari ini saudara semua, saudara-saudari semua yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya turun ke kedutaan Sweden bersama-sama dengan ahli pimpinan parti iaitu Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu yang hadir tadi Ustaz Fadli Syahari, idola saya. Ketua Penerangan Armada iaitu Saudara Ashraf Mustaqim dan juga Datuk Seri Haizal Azumu dan beberapa pimpinan yang lain yang mungkin saya terlupa. Sahabat saya di Bangi ada seorang, lepas tu Ketua Pemuda PAS Bangi lepas tu adalah beberapa yang lain, rakan-rakan kita daripada Hulu Langat, Abang Jai, Haji Nik daripada TikTok kita. Lepas tu ada beberapa orang yang lain lah yang hadir dan saya mengotakkan janji saya untuk hadir walaupun saya dalam keadaan yang sakit dan sebagainya. Akan tetapi saya dah kata dalam live saya bagi tahu Wak Imah saya terpaksa merangkak pun demi agama saya akan turun. Dan juga rakan-rakan NGO, ada beberapa NGO di peringkat mahasiswa dan juga NGO-NGO yang lain. Ada ramai antaranya adalah Ummah,
Dan adalah yang lain yang saya mungkin terlepas pandang. Dan juga keanggotaan parti-parti lain, iaitu daripada UMNO, pemuda UMNO, UMNO siswa, pejuang, dan sebagainya. Jadi tujuan kami turun ke kedutaan Sweden pada hari ini adalah untuk mengecam tindakan yang telah dibuat oleh seorang ahli politik Sweden Denmark yang bernama Rasmus Paludan. Ingat sampai mati tuan-tuan. Yang bernama Rasmus Paludan yang telah pun membakar kitab suci Al-Quran. Dan selain daripada kita hantar memorandum itu, saya juga menyeru orang bukan Islam dekat dalam negara kita ini di Malaysia, mereka juga haruslah mengkritik sebarang tindakan mana-mana individu yang menyebarkan kebencian agama. Dan juga kita menyeru kepada orang bukan Islam di dalam negara kita supaya mereka tidak terikut dengan sebarang tindakan ekstrim sebagaimana yang ditunjukkan oleh pimpinan politik di Sweden dan Denmark itu. Bagi orang Islam, Al-Quran serta hadis merupakan sebahagian daripada lambang keimanan seseorang. Wajib untuk umat Islam mempertahankan agamanya serta Al-Quran dan hadis sekiranya mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran merupakan ayat-ayat suci dan kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pedoman hidup bagi kaum muslimin di dunia dan juga di akhirat kelak. Walaupun ada di antara kita yang berbeza daripada sudut latar belakang dan ideologi politik, namun di dalam urusan berkaitan dengan agama Islam, khususnya berkaitan dengan umat Islam, maka semua orang yang ada dalam live saya ataupun di seluruh Malaysia perlulah bersatu dan menentang sebarang provokasi dan juga penghinaan yang berlaku kepada agama Islam dan juga umat Islam di seluruh dunia. Dan tujuan saya buat live malam ni, selain daripada saya nak menceritakan tentang apa yang berlaku pada petang, yang mana saya pergi ke kedutaan Sweden yang dihadiri oleh hampir 5,000 orang. Bukan hampir lah, saya rasa 5,000 lebih. Ada orang kata 4,000 lebih. Ada orang, tapi saya tengok berdasarkan pengalaman penganjuran ceramah-ceramah ni, saya rasa ada 5,000 lebih yang hadir untuk menunjukkan bahawa mereka protes terhadap apa yang telah dibuat oleh seorang ahli politik Sweden ini yang bernama Rasmus Paludan. Dan hari ini tuan-tuan, saya juga nak meminta kepada seluruh rakyat Malaysia, jangan ada di antara kita yang menunjukkan sikap ekstrim, benci kepada agama dan sebagainya, sebab Islam tidak mengajar kita untuk berbuat demikian. Jadi begitu jugalah dengan orang yang bukan beragama Islam, mereka juga harus menghormati agama lain sebagaimana yang telah pun ditetapkan oleh perlembagaan, dan kita tidak mahu ada di antara kita yang mengambil peluang dengan apa yang berlaku di negara luar untuk menunjukkan juga perasaan yang sama di Malaysia, mereka juga nak membakar Al-Quran dan sebagainya. Dan sebab benda ni pernah berlaku sebelum ni, ada yang menghina kitab suci agama lain dan sebagainya. Dan selain daripada itu tuan-tuan, saya minta rakan-rakan kita semua untuk share, dan kepada sesiapa yang nak buat nota, sila buatkan nota, sebab saya akan bagi senarai-senarai barangan ataupun produk yang dikeluarkan oleh Sweden dan juga Denmark ini. Dan saya menyeru kepada rakan-rakan saya yang tengok live saya, Allahu Akbar, yang tengok live saya dan juga kepada rakan-rakan saya, saya minta untuk share supaya semua orang tahu maklumat tentang benda ini. Dan start daripada besok, saya minta semua rakan-rakan kita untuk boykot semua produk-produk yang dikeluarkan oleh negara mereka. Kita perlu menunjukkan protes kita yang besar-besaran, tuan-tuan.
And sebab apa? Keuntungan mereka terhadap negara kita ni berpuluh bilion ringgit satu tahun. Di sini saya akan bagi kepada tuan-tuan syarikat Sweden di Malaysia. And ada beberapa syarikat Sweden di Malaysia. Dan saya telah listkan syarikat-syarikat manakah yang bawa keluar produk. Jadi pertama sekali, kalau saya nak baca keseluruhan syarikat ni, terlampau banyak tuan-tuan. Jadi saya baca jugalah. Syarikat Ericsson, syarikat Sandvik, Volvo Truck, Alfa Laval, Scania, Electrolux, ABB, SKF, Tetra Pak, AstraZeneca, Atlas Copco, Molnly Cake, Bakers, Assa Abloy, Seco, Broma, IKEA, MVAC, Enfield, Höganäs Borgestad, Syntronic, Vinda, BAE System, Systeme, Exist, Hongfigura, Nederman, Bactigat, Husqvarna AB, H&M, Visionary, Monitor ERP System, Ecolo, Nolec, Nolato, Ecolin, Flowbird, Arla Food, Collectius, Anticimac, Samfab, Billerud, Hornasas, EQT, Rockstack dengan SEB. Ni syarikat-syarikat mereka yang bertapak di Malaysia. Tapi yang ni saya tak mau fokus, dan saya minta tuan-tuan fokus syarikat yang saya sebut ni. Syarikat barangan elektrik dan barang-barang penggunaan rumah dan juga dapur, Electrolux, ejaan ELCTROLUX. Jadi start pada hari ini, jangan beli produk Electrolux ini. Dia ada Srika, dia paling top sekali adalah air fryer. Tu produk dia yang paling top, yang sekarang ni dekat TikTok semua orang duk promote. Itu adalah syarikat Sweden. Jangan beli. Ejaan dia adalah ELCTROLUX, Electrolux. Jadi hari ni semua orang duk viral. Dia paling top sekali adalah air fryer. Jadi kalau bini kita minta nak beli air fryer jenama ini, bagi tahu kat dia abang tak mau beli dan tidak mau bersekongkol dengan negara-negara yang menghina Islam. Lepas tu kalau ada rakan-rakan kita yang pakai EV ni adalah electric vehicle. Kalau dia nak pergi charge dia punya kenderaan dia, dia jangan pergi charge dekat ABB. ABB ni adalah produk yang dikeluarkan oleh Sweden. Dia mengeluarkan untuk EV vehicle fast charging port. Kalau kita nak pergi charge, dia punya tempat charge tu warna merah. Merah white and red. Merah dengan putih. Lepas tu Yale. Yang ni saya rasa ramai. Yale tuan-tuan. YALE. Yale ni adalah di bawah syarikat Assa Abloy daripada Sweden. Ejaan dia ASSAABLOY. Jadi dia mengeluarkan barangan lock dan juga hardware. Yale ni. Yale ni adalah syarikat Sweden tuan-tuan. Lepas tu yang rakan kita selalu sebut tu IKEA. IKEA pun juga adalah syarikat Sweden. Lepas tu barangan seperti Drypers. Ni orang perempuan. Drypers, Libres, Tina, Dr. P, Tempo, Vinda Deluxe, and Top. Yang ni semua syarikat Sweden di bawah syarikat Vinda Group. Nama syarikat ni Vinda Group, dan saudara boleh pergi check apa produk bawah Vinda Group ni. Ejaan dia VINDA Group. Vinda Group. Antara produk-produknya adalah Drypers. Drypers adalah milik Sweden. Libres, ni orang perempuan. Libres. Lepas tu Tena, Dr. P, Tempo, Vinda Deluxe, and Top. Yang ni adalah syarikat Sweden. Yang ni memang top dekat Malaysia. Orang selalu pergi beli dan sebagainya. So start daripada esok, saya minta kalau nak tengok live saya, jangan beli produk ni.
Lepas tu yang ni kita selalu dekat rumah kita, exist security system. And exist security system ni adalah milik Sweden. Dan dia paling top untuk buat kita punya CCTV rumah. Semua dia panggil sebagai exist tu, exist solution. Itu adalah syarikat Sweden, tuan-tuan. So jangan beli. Exist security system, ejaan AXIS. Lepas tu Harness and Maurice, H&M. Menjual gedung pakaian dan juga tekstil, H&M. Jangan pergi beli. Yang ni ada banyak. Dekat supermarket macam Sogo, Parkson, KLCC, semua ada H&M. Start daripada besok, jangan beli baju-baju keluaran Harness and Maurice ataupun dipanggil sebagai H&F. H&M itu adalah syarikat Sweden, tuan-tuan. Lepas tu adalah ni makanan, tuan-tuan. Makanan ni keluaran syarikat ni adalah ejaan dia adalah ARLA Food. Arla Food. Dia keluarkan produk-produk seperti cheese, butter, produk-produk berasaskan susu lembu. Yang ni banyak. Kalau tuan-tuan pergi di supermarket macam Lotus dan sebagainya, memang ada jual. Dan saya kat rumah saya pun saya cek ada. Dia keluarkan cheese dan juga butter. Butter dia ni kalau tak silap saya harga RM12 kot. Yang dia ada soft butter ke apa, yang masin lebih lah, yang lemak dan sebagainya. Ejaan dia adalah ARLA Food. Yang seterusnya adalah Lurpak. Lurpak ni adalah pun sama juga, dia keluarkan cheese dan juga butter. LURPAK. Lurpak. Lurpak ni kalau tuan-tuan pergi di supermarket, ada butter dia warna silver merah. Dia punya packaging dia. Jadi tuan-tuan jangan beli Lurpak ni harga dia lebih kurang lah ni RM15 ke RM16. Kalau pergi di hotel pun ada Lurpak. Lepas tu syarikat Castello. Yang Lurpak tu ejaan dia adalah LURPAK. Yang Castello ni CASTELLO. Pun sama juga. Dia bawa keluar cheese dan juga butter. So, start esok jangan beli. Yang ni ada jual kat mana-mana supermarket. 3 produk ni memang ada. Lepas tu tuan-tuan, produk daripada Denmark. Produk daripada Denmark antaranya adalah Lego. Lego adalah produk keluaran Denmark. Lego lah tuan-tuan beli yang budak-budak mainan tu kan. Lego, Legoland apa semua tu. Start besok jangan pi dan jangan beli. Lepas tu, yang ni famous juga barangan-barangan Eco Leader ECCO Leader. Barangan Eco Leader ni jangan beli. Dia adalah keluaran Denmark. Dan Pandora. Yang ni orang yang senang-senang selalu beli. Dia ada jual gelang, rantai dan sebagainya. Pandora ni jangan beli. Ejaan dia PAN. Bukan Parti Amanah Negara. Tetapi Pandora. PANDORA. Yang ni adalah keluaran Denmark. Lepas tu Josh Jensen. Josh Jensen juga dia jual barangan seperti jam, barangan-barangan silver dan juga gelang dan juga rantai. Josh Jensen juga adalah barangan daripada Denmark. GEORGJENSEN. Lepas tu Seafood Maestro. Yang ni yang mereka rajin duk update tu. Duk pergi makan dan sebagainya. Seafood Maestro juga adalah syarikat daripada Denmark. Ejaan MAESTRO. So ini adalah produk-produk yang saya minta kepada rakan-rakan semua untuk kita boycott dan jangan kita beli langsung. Walaupun satu produk mereka bermula daripada besok. Dan kita nak tunjukkan solidariti ini di seluruh rakyat Malaysia yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia marah dengan tindakan yang telah dibuat oleh kepimpinan negara mereka yang menghina negara Islam. Dan atas tujuan apa kita nak beli dan sponsor kepada mereka yang menghina agama Islam ini. Okey tuan-tuan. Dan sebagai rakyat Malaysia seluruh rakyat Malaysia hari ini selain daripada kita memboikot produk-produk keluaran Sweden dan juga Denmark ini, kita juga mendesak kepada kepimpinan Anwar Ibrahim
untuk menyatakan pendirian kerajaan dengan menulis surat kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkaitan dengan insiden ini. Sebab saya membaca dalam surat-surat khabar antarabangsa dan telah banyak negara-negara di bawah OIC yang telah pun menulis surat kepada PBB dan supaya mengambil tindakan kepada ahli politik dan Sweden dan juga Denmark yang telah pun menghina agama Islam dan sebagainya. So kita mendesak kepada kepimpinan yang ada hari ini, khususnya Anwar Ibrahim dan juga menyertai negara-negara Islam yang lain untuk menyatakan pendirian mereka dan untuk menyatakan pendirian Malaysia dan bahawa Malaysia mengkritik sekeras-kerasnya tindakan yang dilakukan oleh negara Sweden. Yang keduanya adalah rakyat Malaysia mendesak supaya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri memanggil duta dan juga konsulat yang ada di Malaysia yang mewakili negara Sweden dan juga Denmark untuk menyatakan permohonan maaf mereka kepada keseluruhan rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, atas sebarang tindakan melampau yang dilakukan oleh negara tersebut. Dan saya rasa benda ni tak susah pun. Sebab banyak pegawai-pegawai daripada kedutaan dan juga konsulat yang pernah mengeluarkan kenyataan-kenyataan media di Malaysia. Dan kita menuntut, rakyat Malaysia menuntut supaya Anwar mengarahkan kepada pegawai di kedutaan Sweden dan juga Denmark untuk mengeluarkan kenyataan media yang mengatakan mereka memohon maaf kepada rakyat Malaysia, khususnya umat Islam yang majoritinya yang berada dekat dalam negara kita. Yang ketiganya, kita memohon Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10, untuk menyekat sebarang aktiviti import dan juga ekspor daripada negara Sweden dan juga Denmark dan menghentikan segala hubungan diplomatik sekiranya mereka enggan memohon maaf sebagaimana Malaysia dan menghentikan sebarang hubungan diplomatik dengan Israel atas sebab Israel menindas umat Islam. Jadi ini yang kita minta, kalau mereka masih lagi belum memohon maaf, Malaysia perlu menyatakan bahawa Malaysia tidak gentar untuk menarik sebarang hubungan diplomatik dengan negara tersebut, sebab benda ini pernah dilakukan terhadap negara Israel dan yang melakukan kekejaman dan juga penghinaan kepada umat Islam di negara tersebut. Bukan negara, Israel bukan negara. Kita tak iktiraf Israel sebagai negara. Minta maaf, saudara. Dan juga rakyat Malaysia akan terus mendesak kerajaan persekutuan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengambil tindakan yang sekeras-kerasnya terhadap mana-mana orang yang melakukan sebarang bentuk ekstremis, khususnya melibatkan agama dan kaum dekat dalam negara kita, dan mengkritik sekeras-kerasnya mana-mana negara yang ekstrim khususnya yang melibatkan berkaitan dengan perihal umat Islam dan juga perihal agama Islam, kerana Perdana Menteri kita adalah seorang yang beragama Islam. Dan Perdana Menteri, kita minta Anwar Ibrahim ini dia perlu menjadi agresif sebagaimana Perdana Menteri yang sebelum ini yang mengkritik secara terbuka berkenaan dengan isu agama Islam dan juga umat Islam. Kita boleh tengok sejarah-sejarah Perdana Menteri di Malaysia menyatakan pendirian yang keras mengkritik dengan keras, khususnya Tun Mahathir dan juga beberapa pimpinan yang selepas daripada itu. Namun apa yang kita lihat, Anwar Ibrahim hanya mengeluarkan kenyataan di Malaysia dan dia tidak berani untuk mengkritik secara openly. Dia tidak berani untuk mengkritik secara terbuka, dan dia tidak berani untuk mengkritik sekeras-kerasnya orang kata apa, perilaku yang dibuat oleh negara Sweden tersebut, saudara. Okey, tuan, saya nak minta tuan share sikit lo. Bawa dah semangat sikit saya. Pakat-pakat share betul, pakat-pakat share lah. Ini adalah poin yang kedua.
rakyat harus bersuara. Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya menyatakan dalam negara, saudara. Dia tak nyatakan kat luar negara. Itu hakikat yang sebenarnya lah. Dia hanya menyatakan di dalam negara dan akhbar dia hanya diterbitkan di dalam negara. Tidak dikeluarkan oleh akhbar-akhbar luar negara. Saya dah periksa semua akhbar luar negara. Memang tak ada kenyataan daripada Perdana Menteri kita. Dan saudara semua boleh pergi tengok lah. Kalau kepimpinan lain macam negara Turki dan sebagainya. Mereka mengkritik secara lantang. Negara-negara OIC. Kita boleh tengok. Epic Fidaus tak ada. Saya tengok hanya ada di dalam negara kita. Okey tuan-tuan. Dan ni Menteri Luar baru hantar surat hari ni. Yang mengkritik kerajaan negara Sweden. Okey tuan-tuan. Dan hari ni kita juga. Saya nak bagi tahu kat sini lah. Ada seorang hari ni. DAP ni memang kita boleh nampak sebenarnya wajah mereka ni macam mana. Hari ni ada seorang ahli parlimen DAP, Kasturi Pato. Saya tak tahu sama ada dia masih lagi MP ataupun tak. Kasturi Pato hari ni mengeluarkan kenyataan. Dia meminta supaya Malaysia juga mengambil tindakan untuk memanggil kedutaan Iran dan juga Afghanistan yang ada di Malaysia. So apa yang kita nampak kat sini tuan-tuan, saya rasa ahli DAP ini dia merasakan tindakan membakar Al-Quran itu adalah hak asasi manusia. Dia merasakan mungkin ini kita nak bertanya kepada mereka. Mungkin mereka rasa membakar Al-Quran ataupun mana-mana kitab suci itu adalah hak asasi manusia. Di mana mungkin mereka merasakan semua orang berhak untuk membakar mana-mana kitab suci. Dan saya nak tanya kepada ahli-ahli DAP dan juga kepimpinan DAP. Adakah mereka juga bersependapat dengan beliau? Dan saya nak tanya, bagaimana perasaan mereka jika benda itu berlaku kepada religious mereka? Sebab apa dia ni otak dia begitu stupid bodoh? Sebab dia tidak tahu langsung untuk berfikiran secara matang. Isunya sekarang ini kita mendesak supaya dipanggilnya kedutaan Sweden dan juga Denmark ini adalah berkaitan dengan penghinaan kepada agama. Bukan daripada sudut pentadbiran negara. Dan dalam kenyataan ini, kenyataan daripada DAP ini akan boleh menyebabkan huru-hara dalam negara kita. Bila dia menyamakan tindakan Afghanistan dan juga Iran ini yang berhubung dengan pencabulan hak wanita dan kanak-kanak ini bersamaan dengan isu membakar kitab suci Al-Quran. Man Hashim, nak tag, sila tag semua. MC, PDRM, semua boleh tag. Sebab ini adalah kenyataan rasmi yang keluar di dalam akhbar di Malaysia. Kenyataan rasmi, semua orang boleh baca. Bukan saya fitnah. Silakan tag PDRM, SPRM, Istana Negara, PMO, semua tag semua. Sebab ini soalan saya dan termasuk jugalah kepada si bodoh yang bernama Man Hashim ni. Saya nak tanya kat dia, adakah dia menganggap isu membakar kitab suci Al-Quran ini bersamaan dengan isu hak asasi manusia? Sebab orang dalam Pakatan Harapan ni semua bodoh. Kalau mereka ni cerdik, mereka akan tegur kepada ahli DAP. Kenapa keluarkan kenyataan sebegini? Sebab mereka bodoh lah, mereka tak boleh nak menerima kenyataan. Sebab mereka bodoh lah, mereka nak melindungi orang-orang yang ekstrim dan sebagainya. Sebab mereka ni bangang dan juga bodoh, saya cakap terus terang. Sebab kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen DAP ini akan menyebabkan huru-hara. Sebab bila dia resis kepada agama, nak suruh panggil Afghanistan, nak menyamakan isu bakal Al-Quran bersamaan dengan isu hak asasi manusia, nak menyamakan isu berkaitan dengan hal wanita dan kanak-kanak ini bersamaan dengan isu membakar Al-Quran dan sebagainya. Sila tag, saya tak ada masalah apa. Dan apa yang kita buat kat sini tuan-tuan, kita nak bagi tahu
di peringkat Perikatan Nasional telah pun mengkritik sekeras-kerasnya tindakan yang telah dibuat oleh negara Afghanistan itu melalui Ketua Pemuda Perikatan Nasional, dan benda ini direkod di dalam akhbar. Dan dekat sini kita melihat bahawa DAP ini seolah-olah cuba menyatakan sekiranya Kristian di Sweden membakar Al-Quran itu, dan kenapa Islam di Afghanistan tidak dipanggil atas sebab isu penafian hak wanita dan juga kanak-kanak. Ini menunjukkan bahawa parti DAP adalah parti yang terlalu ekstrim di dalam negara kita, dan daripada sejarahnya pun kita tahu bahawa DAP adalah satu parti yang ekstrim dalam mengutarakan sebarang pendapat dengan menyemai hasutan kebencian terhadap kaum dan juga agama kat dalam negara kita. Sikap kepimpinan DAP dan juga parti DAP ini menunjukkan bahawa mereka tidak sensitif terhadap isu berkaitan dengan keagamaan, tetapi menunjukkan kebencian mereka terhadap negara-negara Islam dan juga pentadbiran Islam itu sendiri. Dan kalau ada, sebab tu saya cerita tuan-tuan, hari ini perhimpunan tidak disertai oleh orang daripada PKR dan juga Amanah. Sebab apa? Sebab mereka tidak bersama-sama dalam memperjuangkan isu berkaitan dengan agama. Bila saya sebut saja tentang DAP, ada si bodoh daripada parti PKR ini terus pergi tag MC-MC. Dia tak payah tag sebab MC-MC selalu memantau. Dan saya pun telah dipanggil banyak kali. Saya tak kisah, saya akan bawa kenyataan akhbar ni. Saya menyebut berkaitan dengan kenyataan akhbar. Di manakah penghasutan? Di manakah kenyataan yang palsu? Di manakah saya ni ekstrim dan sebagainya? Dan hari ni kita minta kepada orang dalam Amanah orang dalam PKR, kalau you berani, jangan jadi bodoh, you tegaklah DAP. Tegak DAP. Adakah dengan dia mengeluarkan kenyataan suruh memanggil kedutaan Afghanistan dan juga Iran ini, dia nak menunjukkan bahawa bakar Al-Quran itu adalah hak asasi manusia? Jangan jadi bodoh dan bangang duduk bawah telapak kaki orang. Semata-mata jadi kerajaan, sanggup jadi bodoh. Saya mula nak marah tuan-tuan. Saya mula nak marah. Kita, kalau ada di antara kita ni orang-orang yang bodoh ni, saya memang nak marah tuan-tuan. Allahu Akbar, Allah Muhammad. Melayu PHBM cukup sayang dengan DAP. Termasuklah dengan orang UMNO yang duk membela DAP sekarang ni. Dia orang tak berani tegak. DAP takut. Kalau dia takut, bila orang di sebelah sini tegak, janganlah duduk tunjuk macam hebat sangat. Pergi buat report lah. Pergi buat report atas nama saya Muhammad Syafiq bin Abdul Halim. Buat report, tak ada masalah apa. Kau lagi bodoh memecah belahkan rakyat Malaysia, buat PC pasal bantahan, lepas tu mainkan isu politik. Apa benda? Buat PC bantahan apa? Ini kenyataan daripada DAP. Pergilah baca kenyataan dia. Pergi baca kenyataan dia. Mangkuk ayun. Mana saya nak bawa naik saya mangkuk ayun saya kau ni. Takkan keluar. Saya nak bawa naik mangkuk ayun ni Ustaz. Saya marah tu ya. Bodoh dan bangang. Saya nak bawa naik Ustaz mangkuk ayun saya kau ni. Mana? Berhadapan dengan saya. Duk kata aku belakang apa? Mana? Main tunjuk muka. Tunjuk muka lah. Duk berani hashtag sana, hashtag sini. Main tunjuk muka. Kita boleh tunjuk muka. Kalau berani tunjuk muka lah. Accept lah awak. Tak berani accept. Koyak. Cakap pandai. Ni saya nak tanya kat sini. Mana orang PH yang setuju? Orang Pakatan Harapan, orang Amanah dan juga PKR, mana yang setuju dengan kenyataan dia? Saya nak tanya, kalau hampa setuju, macam cakap hampa setuju. Hampa duk serang saya, padahal hampa tak setuju dengan kenyataan dia. Tapi hampa saja nak nak hashtag sana, hashtag sini. Sebab apa? Sebab dia ni nak berpolitik dan sebagainya. Saya nak tanya, setuju tak? Orang PKR dan juga DAP, adakah anda semua yang bodoh ini setuju dengan kenyataan yang dibuat oleh MP DAP ni?
Lepas tu balon balik. Saya nak tanya. Dia muka dia pun tak berani nak tunjuk, sembang lebih dengan kita. Mereka geng main belakang. Itu saya tak mahu nak kata apa. Dan saya nak tanya. Setuju tak setuju? Saya cadangkan kepada semua orang yang ada kat sini, tolong pergi baca kenyataan daripada Kasturi Harto. Lepas tu main balik. Tanya. Setuju tak setuju? Apa yang saya sebut kat sini. Adakah saya fitnah? Jangan layan Syafiq mengikut Dajjal lah. Saya tak mahulah nak label mereka ni pengikut Dajjal. Cuma mereka ni tak sok. Mereka tak sokong. Sebab tu mereka mana ada type setuju dengan kenyataan dia. Kalau ada orang PKR dengan PAN yang setuju, of course mereka akan type mereka setuju. Dia tak ada telur kan. Kalau tak setuju, tegaklah ke pimpinan apa. Bila orang tegak, hashtag sana, hashtag BDRM. Waalaikumsalam Dizan Mana boleh disamakan? Kalau kita tak kritik Afghanistan, tak ada masalah apa. Kita kritik sengaja. Kalau kita pergi ke Sweden dengan Denmark, suruh kita jemput juga Iran dengan Afghanistan. Ini bukan hak asasi manusia. Ini berkaitan dengan agama. Sekiranya ada negara-negara Islam yang membakar Bible, kita akan berarak pergilah. Bagi tahu kat kedutaan tersebut, jangan kurang hajar bakar kitab agama lain, sebab tidak pernah dituntut oleh Islam untuk membakar kitab-kitab suci agama lain. Masalahnya mereka ni, sebab mereka ni ada sifat kebencian kepada agama. Ini masalah dia. Ini bukan daripada sudut adil ataupun daripada sudut hak asasi manusia. Sebab tu hari ni tuan-tuan, mereka ni 24 jam nak berpolitik. Hari ni tuan-tuan, dia sekat ceramah. Ada ustaz boleh ceramah, hanya ustaz daripada Pakatan Harapan saja yang boleh ceramah dalam TV, dalam masjid dan surau. Ini adalah kerajaan hebat lah. Dan kerajaan mana boleh nak sekat mana-mana ustaz ataupun ustazah yang mempunyai tauliah untuk mengajar agama dalam negeri tersebut. Tak boleh sekat. Sebab mereka bertauliah. Tapi kerajaan hari ini sekat atas sebab nak bermain politik. Dan semua benda ni ramai orang tahu. Sebab viral di Facebook, di TikTok, di Twitter. Yang mana adanya ustaz dan juga ustazah. Yang mereka ini disekat. Mereka tak boleh ceramah dalam TV, tak boleh bagi ceramah dekat masjid dan surau. Disebabkan mereka menyatakan pendirian mereka dan memberi sokongan kepada parti-parti yang tertentu. Setiap rakyat Malaysia wajib untuk mengundi. Dia wajib untuk mengundi. Dan apa masalah kalau dia nak menyatakan sokongan dia kat dalam mana-mana parti sewaktu berlakunya pilihan raya. Sekarang ni dah habis pilihan raya. Kalau nak kira macam tu, ramai pejabat kerajaan yang kena buang. Sebab ramai pejabat kerajaan juga yang menyatakan sokongan mereka selain daripada Pakatan Harapan. Sebab itu kita kata tuan-tuan, perilihan berkaitan dengan agama ni tidak boleh dipolitikkan. Ini jajak angin banyak saya makan ni silap. Tidak boleh dipolitikkan apa-apa isu yang berkaitan dengan agama Islam. Dan tidak boleh dikatakan hanya ustaz dan ustazah yang latar belakangnya daripada parti UMNO ataupun PAN yang dibenarkan keluar kat dalam siaran TV ataupun memberi ceramah di masjid dan surau di seluruh negara kita. Tak boleh macam tu. Sebab tu hari ini tuan-tuan, keluarnya kenyataan daripada Ketua Pemuda PAS Pahang hari ini. Yang mengatakan dia telah pun disekat
dan untuk memberi ceramah kat dalam TV Al-Hijrah. Dan dia memberitahu di dalam kenyataan media dia kata reason yang diberikan oleh penganjur dan dia telah pun menerima arahan daripada pihak yang lebih tinggi yang mengatakan ustaz ini tidak dibenarkan untuk berceramah ataupun untuk menyertai mana-mana siaran ataupun rancangan di dalam TV Al-Hijrah. Dan bila mereka sebut kata alasan ini adalah arahan yang diberikan oleh pihak atasan, maka rakyat Malaysia tahu. Dan ini mestilah kerja-kerja orang politik, mestilah kerja-kerja menteri, mestilah kerja-kerja timbalan menteri dan sebagainya. Dan sebab mereka rasa ketakutan, mereka gusar. Dan sebab ramai, dan apabila orang itu menyokong kepada Perikatan Nasional, maka mereka akan menyekat rezeki dia, menyekat daripada dia ceramah dan sebagainya. Dan dekat sini, rakyat Malaysia dan saya sendiri nak berpesan dengan menteri dengan Fahmi Fadzil ni, don't be stupid. Sebarang tindakan yang telah dibuat oleh beliau hari ini akan menyebabkan umat Islam berpecah. Di peringkat negeri orang kata apa? Ahli-ahli karya yang tidak bersetuju dengan pengurusi ataupun jawatan kuasa masjid akan meninggalkan masjid. Khususnya di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang ni mereka pecat pengurusi AJK masjid dan sebagainya. So, orang kata apa? Karya masjid yang selalu pergi masjid itu, mereka akan meninggalkan masjid sebab mereka menganggap masjid ini dijadikan tempat berpolitik dan dilantiknya orang-orang berpolitik jadi pengerusi dan sebagainya. Ini berlaku di Pulau Pinang. Dan hari ini tuan-tuan di peringkat persekutuan pula, orang-orang yang mendengar ceramah agama kat dalam TV Al-Hijrah, yang tengok ceramah agama dalam siaran-siaran di TV, mereka akan menutup TV mereka. Sebab apa? Sebab penonton tidak bersetuju dan dengan siaran yang ditetapkan oleh kerajaan yang mana adanya unsur-unsur berpolitik di dalam siaran-siaran yang berdasarkan ceramah agama dan sebagainya. Maka Islam di dalam negara kita akan menjadi tersangat bahaya apabila semua perkara dipolitikkan. Jadi umat Islam akan pecah belah dan akan kembali pada zaman 80-an. Apabila adanya dua imam, adanya masjid-masjid yang mewakili parti-parti yang tertentu. Dan kita mendesak supaya Fahmi Fadzil dan juga Anwar Ibrahim hari ini, dia kena tahu bahawa agama tidak boleh dipolitikkan. Apabila dipolitikkan berkaitan dengan isu-isu, berkaitan dengan agama dan sebagainya, maka rakyat di bawah ni akan berpecah belah. Dan hari ini dah ada perkara ini dan sebagainya. Dan kita risau bahawa ceramah apabila disekatnya ceramah-ceramah agama ini, maka lebih ramailah rakyat yang akan terlepas daripada mendapat ilmu-ilmu berkaitan dengan agama dan sebagainya. Dan ustaz dan ustazah yang dibenarkan ceramah dan sebagainya, mereka ini mendapat pentaulihan dan pentauliahan. Dan mereka ini mempunyai ilmu untuk mengajar berkaitan dengan agama dan sebagainya. Dan orang yang tidak suka mereka memberi ceramah dan sebagainya ni, disebabkan mereka tidak mahu seorang ustaz ataupun ustazah itu ramai orang kenal dia. Ramai orang yang mengenali diri dia. Apabila dia memberi pendirian berdasarkan sokongan ke atas mana-mana parti politik, maka orang akan ikut kepada dia. Inilah sebabnya mereka disekat daripada memberi sebarang ceramah di TV dan sebagainya. Ini tidak sewajarnya berlaku. Dan adakah mereka nak susun orang-orang daripada PAN untuk nak bagi ceramah kat dalam TV Al-Hijrah? Saya rasa jumlah penonton akan berkurangan. Sebab apa? Sebab tidak ada orang akan melihat ceramah yang diberikan oleh orang-orang berpolitik. Namun orang akan lihat ceramah yang diberikan oleh ustaz-ustaz yang neutral, yang mana mereka masuk dalam siaran TV, mereka pergi ke masjid dan juga surau
adalah sebab untuk berkongsi ilmu yang mereka pelajari. Okey, tuan-tuan, kita tengok period N nanti agak-agak kat mana PH ni. Dan kita haraplah pada period N nanti semua negeri Pakatan Harapan dapat dirampas oleh Perikatan Nasional. Okey, tuan-tuan, saya lama tak tengok TV sejak PHBN jadi kerajaan. Jangan cerita, tuan-tuan. Saya yang membaca berita, yang buat analisa berita setiap hari ni. Saya ni kalau nak ikutkan hati, saya malas nak baca berita dah. Sebab apa? Berita hari ni pun dihapis-tapis. Dulu berita banyak, tuan-tuan. Satu hari sampai berbelas-belas story ada. Hari ni hanya 4-5 story saja. Yang berkaitan dengan kerajaan mungkin ada 1, ada 2 dan sebagainya. So, siaran berita pun dikawal oleh mereka. Dan kerajaan hari ini nak menutup minda masyarakat. Itu yang jadi masalah ni. Okey, tuan-tuan, Dan yang ni, tuan-tuan, kita keluar sikit lah. Yang ni saya masukkan topik ni sebab dulu orang Pakatan Harapan cakap kat saya bodoh. Saya tak erti ekonomi. Saya baru belajar ekonomi dan sebagainya. Saya dah pernah cakap dah sebelum ni, tuan-tuan, berkaitan dengan apabila Rafizi cakap tentang demand and supply, saya dah bagi tahu. Bukan dalam semua keadaan demand and supply ini berfungsi. Dan hari ini saya berterima kasih dengan pengarah dokumen hijau PAS, iaitu Ustaz Harudin Muhammad, yang mengeluarkan kenyataan yang mengkritik apa ucapan yang dibuat oleh Rafizi hari ini. Sebelum ni. Rafizi dia menggunakan basic principle. Orang kata apa? Di dalam ekonomi. Dan dia nak mengajak rakyat. Dia kata apabila rakyat boycott, maka dekat situ harga akan jadi murah. Sebab apa? Sebab dia punya supply bertambah, demand berkurang. So harga akan jadi murah dan rakyat boleh menikmati dengan harga yang lebih murah. Dan apa yang saya cuba sampaikan sebelum ni, mungkin saya guna ayat yang layman, yang orang tak faham. Tapi sebenarnya saya juga nak menceritakan tentang the beam price dan juga price floor, ataupun dipanggil sebagai dasar harga shilling dan juga harga lantai. Jadi tuan-tuan, kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah dokumen PAS, dokumen hijau PAS ni, dia mengatakan bahawa kuasa pasaran bukan bergantung dengan hukum penawaran dan juga permintaan. Terdapat juga masalah di peringkat lapisan lain yang melibatkan price floor, di mana sekuat mana pun peniaga ditekan, mereka tidak akan menurunkan harga sebab mereka dah sampai kepada beam price, bukan lagi price floor. So, apa yang saya duk cerita sebelum ini adalah berkaitan dengan dasar harga shilling dan juga harga rantai. Yang mana beam price ni maksud dia harga shilling, harga yang paling maksimum yang dikenakan oleh peniaga ataupun pihak tertentu berkaitan dengan sesuatu barang ataupun perkhidmatan. Price floor ni dalam ekonomi dipanggil sebagai harga lantai, iaitu harga minimum yang dikenakan oleh peniaga ataupun pihak-pihak tertentu berkenaan dengan sesuatu barang ataupun perkhidmatan. Jadi apa yang saya nak cerita hari itu adalah berkaitan dengan peniaga, dia tidak lagi boleh menurunkan harga. Sebab apa? Walaupun dia kena tekan ataupun kena boycott dan sebagainya, mereka tak boleh turun harga sebab mereka dah mencapai kepada harga yang paling minima dengan harga kos yang telah pun meningkat naik dan sebagainya. So dekat sini akan berlakunya walaupun rakyat boycott tak beli dan sebagainya, peniaga dia tidak akan menanggung kerugian. Dia akan ambil keputusan dua. Either dia menutup perniagaan dia, or dia akan mengurangkan produk dia. Bukan produk tu bertambah, harga akan jadi murah. Ni cuma Rafizi yang bangang yang fikir macam tu. No. Orang berniaga, kalau dia dah sampai dia punya maksimum price, dia dah sampai dia punya minimum yang dia dah memang kalau dia turun lagi harga dia akan rugi. Dia takkan biar produk tu banyak. Lepas tu bila produk tu banyak, dia harga akan turun. Ini semua basic principle. Dia akan kurangkan. Dia akan kurangkan, dia akan tutup terus perniagaan dia sebab nak berniaga apa tak untung.
Hang nak berniaga apa untung tak ada, apa yang tutup ya. So dia akan close dia punya perniagaan ataupun dia akan kurangkan. So hari ini tuan-tuan, apa tindakan yang perlu diambil oleh kerajaan hari ini bukan duk bagi formula bodoh-bodoh macam ni. Dia perlu mengkaji dan melihat dan dekat semua keseluruhan rantaian bekalan makanan dan mengenal pasti faktor-faktor kenaikan harga barang. Bukan suruh rakyat nak pergi boykot peniaga-peniaga kedai makan, nak pergi boykot yang peniaga kecil ni semua. Bukan macam tu. Dia kena kira sebab apa harga nasi ayam naik. Harga nasi ayam naik sebab harga runcit ayam itu meningkat. Sebab apa harga runcit itu meningkat? Sebab harga yang dikeluarkan oleh pemborong tu dah tinggi. And so dia nak jual, kalau dia jual untung 5 kupang, and kalau dia nak jual bukan dia dapat untung, nak kena bayar pekerja potong ayam lagi, nak kena beli ais ketui lagi dan sebagainya. So dia kena tingkatkan harga. So harga yang diberi oleh pemborong meningkat. And so sebab apa harga yang diberikan oleh pemborong meningkat? Pemborong bagi tahu harga yang dia dapat dekat ladang pun dah macam tu dah. So dia punya margin untung dia tu kurang. Tolak dengan minyak, dengan logistik, kos apa semua memang dah tak lepas. So sebab apa harga yang diterima oleh pemborong tu mahal? Sebab harga di ladang mahal. Dan sebab apa harga di ladang mahal? Ladang bagi tahu dedak mahal. Dedak mahal, elektrik meningkat dan sebagainya. So dia punya kos dia punya punca dia adalah berkaitan dengan makanan. Bukan makanan nasi ayam tu. Dedak tu. Dia punya kos dia. Dan juga melibatkan utility. Kalau kita tengok di dalam perusahaan yang berkaitan dengan ayam daging ni, 70% kos adalah berkaitan dengan makanan dia. Dan 20% berkaitan dengan utility. So yang ni kerajaan kena tengok. So inilah yang kerajaan kena kaji. Sebab apa harga makanan kepada ayam daging ni mahal? Harga jagung dengan soybean dah turun dah. Sebab apa mahal? Ada pihak yang ambil kesempatan, yang beritahu kata stok dia ni stok lama, dia kena jual mahal dan sebagainya. So benda ni kerajaan kena kaji. Harga yang dikeluarkan ni mahal, dan macam mana kita nak berhentikan kebergantungan kita kepada import ni. Kena buat ladang jagung sendiri, kena buat ladang ni sendiri untuk Napier sendiri dan sebagainya. Inilah tanggungjawab kerajaan. Bukan kerajaan bagi tahu, the ending tu bagi tahu kata kalau barang mahal hampa boykot. Baik tak, boykot takkan turun. Saya dah pernah bagi prinsipal ni. Sekiranya orang tu, ni adalah dia punya micro bukan makro, micro, saya cerita micro. Kalau seorang tu harga modal dia beli pen RM1, dia akan jual pen itu dengan harga RM2 sebab dia nak ambil untung RM1. Sekiranya harga kos dia meningkat, harga kos dia meningkat naik RM1.50, dia akan jual pen tu dengan harga berapa? Dia akan jual pen tu RM1.50 plus RM1 lagi. Berapa? RM2.50. Dia punya untung dia RM2.50. Sekiranya kerajaan nak tekan dia, nak suruh dia turun 50 sen, dia boleh jual RM2. Tapi kalau kerajaan tekan dia suruh turun RM1.20 dia tak boleh. Sebab kalau dia turun lagi dia dah langgar, dia dah rugi 20 sen. Macam mana dia nak ni? Macam mana dia nak berniaga? Macam itulah juga dengan nak cerita tentang ayam ni. Kalau peruncit, harga awalan dia dapat RM9.20, dia kira semua dengan gaji pekerja apa semua, dia perlukan untung RM1 sebagai contoh lah. Dia akan jual RM10.50. Dia mungkin ambil untung kat situ dalam 40 sen. Sekiranya kerajaan suruh dia jual RM9.50 juga, ataupun kerajaan suruh dia jual RM10, dia kata aku nak jual apa? Aku hanya kat sini nak bantu orang jual aja. Kos ais aku kena tanggung, kos staff aku kena, dia takkan turun. Kalau tuan-tuan tak pergi beli kat kedai dia pun dia takkan turun sebab harga kos dia tinggi. Dia beli ayam dengan harga RM9.50. Apa yang Rafizi hajak rakyat Malaysia sekarang ni tahu apa? Hampa jangan beli ayam. Sebab apa? Ayam tu bila bertambah harga dia akan kurang. No. Harga keluar RM9.50.
Hang boykot pi lah 30 tahun pun dia takkan turun pi RM9.4. Sebab apa? Siapa nak menanggung kerugian? Habis kuat dia akan buang je ayam tu. Habis kuat busuk je ayam tu, ataupun dia mungkin hantar pi proses and untuk buat buat rangka ayam, buat ni semualah, kepak ayam semua tu. Inilah teori Menteri Ekonomi yang otak tak ada. Lepas tu nak ajar tentang formula. Macam-macam formula dia nak ajar. So hari ni saya puas hati, bukan saya je hentam dia. Ada orang yang ada authority untuk hentam dia. Sebab bila saya hentam dia, orang-orang Pakatan Harapan ni, soalan yang mereka tanya, hang belajar ekonomi ke? Hang ijazah ekonomi ke? Hang master ekonomi ke? Hari ni orang belajar ekonomi balon padang dengan muka hamba. Sebab apa? Otak tak ada. So apa yang kerajaan buat hari ni, dia kena tengok, Rafizi kena tengok daripada sudut rantaian. Dia kena bincang dengan Mak Sabu. Mak Sabu kena guna otak untuk jadi menteri. Nak jadi menteri, otak kena ada. Kalau jadi menteri tak ada otak, baik tak payah jadi menteri. Baik tak payah jadi menteri. Okey tuan-tuan, tu berkaitan dengan harga barang. Ada soalan-soalan tambahan tak? PKR, pakar laut. Rafizi kena ambil telur dalam ni sembang kari bro, ni bodoh. Depa cerdik tuan, depa cerdik, depa bukan tahu pun apa yang saya terang tadi. Depa tahu, depa type di situ, bodoh ya. Nak buat macam mana kena beli jugalah nak makan. Dah, hang boykot pun harga takkan turun. Boykot pun 30 tahun pun. Sebab harga emas daripada pasar borong RM9.50. Dia takkan jual dengan ni. Sebab tu dia kena tengok rantaian tu. Rantaian bekalan dan menteri kena buat kerja sikit lah. Kena buat pengiraan. Kalau harga keluar daripada ladang. Contoh, harga keluar dekat ladang RM4. Macam mana harga dekat pemborong RM9? Berapa untung yang dia ambil, dekat tengah ni, orang tengah ni, berapa untung dia ambil? So, kerajaan kena tekanlah harga. Sekiranya untung dia ambil tu, sebagai contoh RM6. Dia punya kos dia RM3. So, dia ambil untung dia RM3. So, kerajaan boleh cakap, ambil 3, ambil 2 jadilah. So, harga tu akan turun lah kan. Kalau kata 4, 6, dia jadi 9. So, harga yang keluar pergi dekat peruncit berapa? So, ini semua kerja kerajaan lah. Mereka ni lah kena buat perundingan dengan peladang. Mereka ni lah kena runding dengan orang tengah dan sebagainya. Bukan rakyat. Mereka ni yang kena runding. Tapi masalah otak tak ada tu yang jadi masalah dia tu. Fik, Mak Sabu ni memang otak tak ada kan? Duk rasa macam tu lah. Saya nak tanyalah kepada Anwar. Macam mana dia boleh hentik Mak Sabu jadi menteri? Saya pun tak tahu. Otak dah tepu. Tu payah aja Haji Mak Syekh. Okey tuan-tuan, saya rasa setakat tu aja. Malam ni pun saya semput banyak. Penat siang tadi tuan-tuan. Saya ni dengan gout sakit kaki tadi, jalan tercapik-capik pergi sana. Jadi ni cuma nak buat live ni sebab saya kena buat juga. Nak bagi tahu pada saudara semua senarai barang-barang tu. Jadi saya rasa cukuplah setakat malam ni setakat tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri. Andai kata saya salah. Assalamualaikum.